Bagi tahu bahawa kalaulah Zamri Vinod ini benar menghina agama Hindu, nescaya kita tidak akan mempertahankan beliau. Kita tidak akan mempertahankan Zamri Vinod dalam isu melibatkan agama Hindu ini jika Zamri ini menghina agama Hindu. Sebab apa? Kita pertahankan Zamri ini sebab kita yakin bahawa Zamri Vinod ini bukan menghina agama Hindu, tetapi beliau menjawab tuduhan yang dilemparkan oleh kaum India yang beragama Hindu mengenai Kaabah. Ini jawapan yang diberikan oleh saudara Zamri Vinod. Sebab itu kita terpanggil untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat kaum India bahawa agama Islam ini tidak pernah mengajar umatnya untuk menghina mana-mana agama di dalam negara kita, di dalam dunia ini. Sebab itu kita datang, kita terpanggil, kita bawa Zamri Vinod ini untuk kita tanya kenapa perkara-perkara begini perlu berlaku di dalam negara kita yang harmoni ini. Bukan saya seorang saja, tuan-puan. Siapa sahaja umat Islam ini tidak akan mempertahankan Zamri Vinod kalau beliau ini benar-benar menghina. Sebab agama kita melarang menghina agama lain. Sebab bagi kita mudah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ini agama ini adalah pegangan bebas yang boleh dipilih oleh mana-mana manusia yang tidak mengikuti agama mana. Lakum dinukum waliyadin, agama kamu bagi kamu, agama kami bagi kami. Ini bermakna umat Islam bebas menganut agama Islam, dan agama-agama yang lain, kaum-kaum yang lain bebas menganut agama mereka. Ya betul, Syuan, kalau dia rujuk sumber yang salah, kita minta nanti bila kita openkan live ini, kita panggil Zamri Vinod naik kotak. Kita boleh bawa seorang-seorang datang dalam kotak untuk berbahas, untuk memberitahu bahalik rujukan yang sebenar. Beliau hanya bukan menafsirkan kalimat itu, tetapi beliau membaca terjemahan kepada kalimat itu. Okey? Sebab apa saya terpanggil lagi? Sebab ini Raya telah bangkitkan isu ini di dalam parlimen. Kalaulah isu ini dibangkitkan oleh orang biasa-biasa, kita tidak akan turun mencari Zamri Vinod untuk buat video ini. Tetapi yang bangkitkan isu ini di dalam parlimen adalah RSN Raya, seorang ahli parlimen yang lantang dalam parlimen daripada Jelutong Pulau Pinang, yang telah bangkitkan isu ini dengan jelas mengatakan bahawa Zamri Vinod menghina agama Hindu. Beliau katakan di dalam parlimen. Dan apabila beliau berkata dalam parlimen, beliau bangkitkan isu ini di dalam parlimen, beliau sebagai MP ada immunity, tidak boleh diambil tindakan. Beliau dilindungi di dalam akta parlimen. Dan beliau telah menuduh Zamri Vinod ini menghina agama Hindu. Dan sebab itulah cabaran telah dikeluarkan oleh Zamri Vinod. Kalau betullah Raya ini anak jantan, singa daripada Jelutong, seorang yang hebat, nak menjadi hero untuk mempertahankan kaum India dan agama Hindu, Raya ini perlu ucapkan sekali lagi, perlu keluarkan kenyataan sekali lagi di luar daripada parlimen, mengatakan bahawa Zamri Vinod ini menghina agama Hindu. Tetapi kita tunggu demi tunggu, kenyataan itu tidak muncul. Saya akan tunjukkan video yang membuktikan Raya mengatakan Zamri Vinod menghina agama Hindu. Tuan-tuan, kita dalam prepare sekarang ini untuk bawakan Zamri Vinod secara langsung untuk kita berhujah, bersembang, bercakap, dan kita minta rakan-rakan kita daripada agama-agama Hindu yang kaum India ini boleh bersedia, boleh request, boleh naik kotak. Kita akan berikan kepada mereka ruang dan peluang dengan sebebas-bebasnya mereka boleh berhujah, tetapi dengan dua syarat. Mereka perlu on saja kamera dan mereka perlu berhujah sebagai rakyat madani yang mempunyai hikmah dan aturan-aturan yang perlu kita jaga dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lunak. Okey tuan-tuan, saya dengarkan dulu apa yang Raya cakap, tuan-tuan, supaya kita tidak menzalimi Raya. Kita bercakap tentang kebenaran,
kita bukan nak mencari kemenangan, tetapi kita nak bawa kebenaran, bukan kemenangan, tuan-tuan. Tidak ada guna kita berbahas melibatkan isu agama yang menjadi pegangan kepada manusia ini. Cuma kita nak membawakan kebenaran percakapan. Bukan kebenaran melibatkan agama itu, tuan-tuan, tetapi kebenaran melibatkan percakapan, supaya kita tidak menzalimi seseorang apabila orang itu dituduh, beliau tidak dapat jawab tuduhan yang dilemparkan. Saya dengarkan dahulu. Sebab tuan-tuan, puan-puan, tuan-puan, sebab di dalam 11 juga ada kaum India, ada kaum Cina, ada bangsa Melayu. Kita juga ada pelbagai bangsa dan kaum dalam aktivis kita. Sebab tu kita nak meraihkan semua bangsa, kaum dan agama. Sebab itu kita tak mahu perkara ini jadi tular tanpa ada jawapan, tanpa ada penyelesaian. Baik, saya nak dengarkan dahulu. Saya nak bagi dengar apa yang Raya bagi tahu di hadapan 900 orang tadi. Tolong share, jadikan view yang lebih untuk kita bawa perbincangan ini nanti. Okey? Saya dengarkan dulu apa yang Raya cakap. Seperti ini sekali lagi untuk Okey, ini Raya. tugasan dan juga amanah yang digalas oleh pihak Kementerian Perpaduan. Kalau Puan Pengerusi masih ingat lagi, sebentar tadi saya telah bangkitkan isu berkenaan dengan seorang mualaf, Zamri Minov. Dan saya menggunakan kesempatan ini untuk mengulangi perkara ini kerana beliau, Zamri Minov ini telah dalam TikTok baru-baru ini mengeluarkan kenyataan yang menghina Dewa Shiva Lingam yang disembah oleh orang-orang ini. Saya telah menyatakan tadi bahawa mana-mana agama tidak mahu penganut mereka menghina agama yang lain. Jadi persoalan saya, apakah watak yang dimainkan oleh pihak Kementerian Perpaduan di dalam mengatasi masalah-masalah seperti ini? Dewasa ini, seperti yang telah saya katakan tadi, masalah penghinaan agama telah berlaku, menular di masyarakat kita. Jadi saya mahu pihak kementerian memainkan peranan yang lebih penting, lebih aktif untuk kita memastikan bahawa tak kira mana-mana pihak, masyarakat Malaysia terdiri daripada rakyat berbilang kaum, masyarakat majmuk, tak kira agama mana. Saya membangkitkan perkara ini kerana penganut agama Hindu, khususnya di kalangan masyarakat Malaysia, begitu tertanya dan terguris hati dengan kenyataan yang berulang kali dikeluarkan oleh Zamri Minov ini. Dan mereka ingin tanya kenapakah beliau tidak dihadapkan ke mahkamah. Betul, pelbagai polis report telah dibuat. Lebih kurang 200-300 laporan polis telah dibuat, tetapi tidak ada sebarang tindakan diambil. Jadi di samping itu, kita juga tidak mahu perkara ini berulang kali berlaku. Jadi apakah tindakan yang akan diambil oleh pihak Kementerian Perpaduan untuk memastikan bahawa kita membina semangat perpaduan di antara masyarakat Malaysia yang berbilang kaum. Perkara ini ketika saya di bangku sekolah tidak berlaku, tetapi baru-baru ini berlaku berulang kali. Jadi saya ingin memintalah, dan saya juga sekali lagi memuji. Okey, kita tengok bahawa